Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama diberi adalah Nurul Izzati binti Rizal, boleh panggil Zati. Saya merupakan pelajar sepenuh masa dari pengurusan kerja sosial di Universiti Utara Malaysia iaitu UUM, dan saya juga merupakan pelajar semester 5. Okey, kalau tak keberatan, bolehkah Encik memperkenalkan diri terlebih dahulu? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazira binti Muhammad Isa, boleh panggil Ira. Saya merupakan pelajar Universiti Utara Malaysia. Saya tinggal di Besut, Terengganu dan merupakan anak keempat daripada 5 adik-beradik. Okey. Awak apa khabar hari ini? Sihat? Alhamdulillah, baik. Ya, Alhamdulillah sihat. Okey, kalau begitu bolehkah kita mulakan sesi ini? Boleh? Okey. Sedia kita maklum, pembelajaran secara atas jalan ini bukanlah satu perkara yang asing lagi dalam kehidupan seseorang. Okey, apabila wujudnya ataupun adanya pandemik COVID-19 ini, ia telah mengubah orang kata semua peringkat umur maupun sektor yang orang kata di mana mereka perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan normal yang baru. Dan dari segi sudut pembelajaran secara atas jalan ini, saya rasa hampir 2 tahun setengah kita terpaksa ataupun perlu mengikuti pembelajaran secara atas jalan ini. Okey, kalau begitu bolehkah kita teruskan sesi ini dengan lebih lanjut lagi? Okey, boleh. Soalan pertama yang saya ingin soalkan kepada awak iaitu Ira. Okey, soalan pertama, pada pandangan awak, adakah awak lebih selesa belajar secara atas talian ataupun secara fizikal lah iaitu bersemuka? Okey, bagi saya lebih suka belajar secara bersemuka berbanding secara atas talian kerana bila kita belajar secara bersemuka ni, dia dapat menjimatkan kos dari segi bayar bil internet lah. Sebab kalau kita belajar secara bersemuka sudah tentulah kita berada dalam persekitaran kampus. Jadi benda tu ditanggung kos ditanggung oleh universiti. Jadi bila kita belajar secara atas talian ni belajar di rumah. Jadi benda tu kalau bagi saya lah, saya sendiri yang kena bayar bil untuk setiap bulan untuk bayar bil internet tu lah untuk belajar secara atas talian dengan baik. Saya rasa itu saja. Okey, kalau begitu apa yang awak katakan di mana awak lebih selesa belajar secara bersemuka kerana dari segi kos orang kata lebih jimat dan perlu ditanggung sepenuhnya daripada pihak universiti lah. Okey, soalan seterusnya yang saya ingin katakan di mana sepanjang pembelajaran secara atas jalan ini, apakah cabaran yang awak lalui sepanjang pembelajaran ni lah, cabaran? Okey, cabaran yang saya lalui ketika saya belajar secara atas talian ni adalah salah satunya rangkaian internet yang tidak baik lah. Sebab saya berada di dalam pedalaman yang jauh dari bandar dan jauh dari rangkaian internet, pusat rangkaian internet. Jadi internet tu jadi slow lah. Lepas tu yang kedua, cabaran yang kedua adalah persekitaran yang agak bising, yang tidak baik lah. Sebab apabila saya berada rumah yang berjiran. Jadi bila berjiran, kalau jiran tu buat bising, dia bagi kesan lah kepada saya. Tambahan lagi apabila saya tengah belajar masa tu. Dan kalau saya ada pembentangan ke apa kan, jadi benda tu tak boleh bagi fokus lah kepada saya kerana terlalu bising. Itu saja. Okey, ini cabaran yang awak terpaksa hadapi ataupun lalui. Saya rasa semua pelajar pasti mempunyai masalah yang sama iaitu dari segi rangkaian internet lah.
Bagi saya di kawasan bandar bahawa pendalaman yang terkesan lebih teruk di kawasan pendalaman lah di mana gangguan. Dan begitu juga dari segi masalah persekitaran ini kita tidak dapat nafikan dan kita juga tidak boleh kawal lah benda tu terutama bila ada jiran yang kata dekat-dekat kawasan rumah kita. Okey, soalan yang ketiga yang saya ingin lontarkan iaitu kalau kita ketahui setiap orang pasti mengalami masalah tekanan terutama daripada golongan pelajar yang mengikuti pembelajaran secara atas talian ini. Pada pendapat anda ataupun pada pendapat awak, apakah langkah-langkah yang awak lakukan ataupun jalankan untuk mengawal masalah tekanan ini? Langkah-langkah yang awak selalu lakukanlah. Okay, kalau nak kata dari segi tekanan tu memang ada lah tekanan ketika belajar kan. Tambahan kita belajar secara atas talian. Jadi kalau contoh kalau saya ada tekanan lah, macam sering kali lah macam contoh rangkaian tu sangat tidak baik kan. Benda tu akan bagi stres lah kepada saya. Jadi langkah yang baik yang saya buat adalah saya akan cari rangkaian internet yang sangat baik sebab daripada pengalaman saya lah. Ketika saya belajar yang tiba-tiba line jadi putus-putus. Jadi saya terpaksa kena pergi ke rumah mak saudara saya untuk dapatkan rangkaian internet tu. Sebab rumah mak saudara saya tu kayaknya dekat dengan bandar juga lah. Jadi rangkaian internet tu dia baik sangat berbanding di rumah saya. Saya rasa itu saja. Okey, langkah-langkah yang awak lakukan tu kiranya yang terbaik jugalah sebab bila ada masalah kita pun dah tahu masalah kita dari segi rangkaian internet. So, kita cari jalan penyelesaiannya iaitu pergi ke rumah mak saudara awak lah di mana di kawasan berdekatan dengan bandar dan orang kata coverage internet dia agak tinggi dan baiklah. Okey, soalan yang seterusnya iaitu soalan yang keempat. Okey, semasa belajar secara atas talian, adakah anda menyediakan sudut ataupun ruang yang khas untuk mengikuti sepanjang kelas atas talian ini? Ruang ataupun sudut yang khas lah, contoh dia macam meja ke, kerusi ke, awak ada sediakan? Saya ada sediakan sudut untuk saya belajar. Kerana bagi saya kalau kita ada sudut untuk belajar, kita akan lebih rasa bersemangat untuk belajar. Tambahan pula bila kita ada sudut untuk kita belajar, istilah kita hias tempat belajar kita tu dengan cantik lah. Jadi bila setiap kali kita nak belajar, kita rasa tenang. Kita akan rasa lebih bersemangat untuk belajar walaupun belajar secara atas talian. Dan seterusnya, kalau bagi saya lah, contoh kalau kita tak ada sudut untuk kita belajar, contoh kalau buku-buku kita berselerak di merata-rata tempat. Jadi bila kita nak belajar subjek tu, kita jadi macam kita cari-cari mana buku ni, dekat mana. Sebab kita tak letak tempat tu dengan tempat dekat sudut kita belajar tu. Jadi benda tu sukar lah kalau kita tak ada sudut untuk kita belajar. Okay, betul juga apa yang Ira katakan di mana bila adanya sudut ataupun ruang khas untuk kita belajar, kiranya kita punya dari segi tersusunnya lah dari segi buku, kita punya alat tulis, kiranya kita nak buat satu benda tu tak ada rasa macam masalah ataupun tekanan yang lain lah untuk kita hadapi ataupun lalui. Okey, soalan yang seterusnya yang saya ingin soalkan kepada Encik Ira iaitu belajar atas talian tidaklah sesuatu perkara yang mudah. Tambahan pula belajar di persekitaran rumah kita sendirilah. Bagaimana Encik Ira ataupun bagaimana awak menguruskan masa dengan baik sebagai pelajar dan juga sebagai anak di rumah? Apakah pengurusan masa awak lah? Okay, dari segi pengurusan masa saya tak buat jadual. Cuma saya dah terbiasa kan. Kalau contohlah kalau sebagai seorang pelajar, contoh kalau kita ada kelas pagi kan. Kita semestinya macam kita jadi macam kadang-kadang kalau orang tak pandai uruskan masa tu jadi terbeban lah. Dari segi nak kemas rumah lagi, lepas tu nak belajar lagi. Jadi kalau saya lah, kalau kita bangun pagi lepas subuh tu, kita bangun solat subuh. Lepas tu kita sediakan sebagai anak kita macam masak ke ataupun kita kemas rumah, sapu-sapu rumah dulu.
ataupun kita basuh kain ke kan. Lepas tu bila kita selesai selesai semua tu, barulah kita mulakan sebagai tugas kita sebagai seorang pelajar, kita dapat masuk kelas dengan baik, macam tu. Kiranya apa yang awak uruskan di mana sebelum adanya kelas, kita pasti stopkan kerja rumah. Lepas tu bila dah selesai semua, kita akan boleh go through dengan kelas kita lah dengan lebih baik. Itu segala pengurusan apa yang Cik Ira sampaikan. Okey, soalan yang terakhir iaitu soalan yang saya ingin tanya kepada awak, iaitu siapakah yang selalu memberikan sokongan kepada awak sepanjang sesi pembelajaran secara atas ini? Orang utamalah, orang kata orang kuat. Cik Ira. Biasanya yang selalu bagi sokongan kepada saya lah ibu bapa saya lah. Dan selain tu ada juga kawan-kawan saya yang bagi sokongan kepada saya, kerana bila kita belajar secara atas talian ni, kadang-kadang kita akan ada rasa tertekan dengan kita belajar dari pagi sampai petang, akan stres. And bila kita tak macam bila kita stres and kita tak luahkan siapa-siapa, jadi benda tu jadi terbeban kan. Lepas tu contohlah kalau kita stres and mak ayah kita biasanya akan boleh nampaklah kita stres, jadi dia bagi sokongan kepada kita, bagi motivasi kepada kita yang janganlah macam terlalu tertekan sangat dengan belajar. Belajar secara relax je lah. Lepas tu kalau contohlah bukan saja stres sebab belajar kan, kadang-kadang kita stres sebab benda lain. Sama ada ahli kumpulan kita ke dalam tugasan, tak bagi kerjasama ataupun banyak benda lah yang boleh mengganggu kita. Jadi dengan tuan, kawan-kawan kita pun bagi sokongan kepada kita untuk kita lebih kuat untuk menghadapi cabaran tambahan kita sebagai seorang pelajar. Banyak dugaan yang berlaku kepada kita. Itu saja. Apa yang awak katakan di mana orang kuat ataupun orang yang selalu sokong awak adalah terutamanya ibu bapa lah ataupun ahli keluarga kita dan seterusnya rakan-rakan kita. Betul juga apa yang awak katakan di mana bila kita ada satu masalah kita boleh berkongsi, dekat situ kita kuranglah sikit masalah ataupun beban kita. Okey, kalau begitu saya rasa setakat ini sajalah sesi kita secara bersama mengenai pembelajaran secara atas talian. Kalau begitu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ira kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk menjawablah sesi kita pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama.